Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Cik, mic ada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kita ada sebiji Toyota Vios. Okey, tahniah kepada pengguna-pengguna Vios. Kereta korang memang terbaik ya. Buat masa sekarang ni Vios ni baguslah bagi sikit. Dia kurang sangat bermasalah. Tapi dalam video sikit ni, macam contoh kereta ni, dia tak boleh nak start. Vios ni kalau orang kena faham, dia tak sama macam Proton Vios ni kalau anda kata Emo Balyzer, Emo ni cheap. Dia kalau Emo bermasalah, dia masih boleh start. Tapi api minyak dekat, ECU dekat, cuma boleh start macam tu. Kalau Proton, korang nak on kunci boleh, tapi korang nak start tak ada. Macam Pro 2 sama macam Proton juga. Kalau macam Proton, dia kosong terus. On, ACC on, IG start, kosong. Itu ammo cut untuk Proton. Kalau macam kereta macam ni, dia kalau ammo rosak, dia boleh start nyenyak, tapi minyak dengan api memang tak ada lah. So scan komputer lah untuk kena pasti. Macam kes macam ni, dia ada masalah nak start, dia kosong. Jom kita tengok kat meter je, cik. Make sure sini cik, dekat. Make sure cik, kau kena tunjuk dekat meter cik. Dekat meter. Make sure kalau nak pastikan kereta korang ada masalah ataupun tak, make sure dalam meter tu kena ada dulu. Tak kira lah macam bateri korang kong ke, kepala bateri tak kemas ke, apa ke, tak boleh. Kena ada kan dalam meter dulu. Kira warning light semua kena ada bahagian meter. Nampak So kita nak start kosong. Cuba tunjuk kunci cik. Cuba tunjuk kunci. Bila kita nak start tak boleh, kita akan ada satu sifat rasa menggelabah. Okey. Dia maklum, semasa kita nak start, macam kes macam ni, bukan masalah ammo lah. Sebab kita tahu dulu asas dia, ammo cut minyak dengan api. Dia cut ECU, betul. Bermakna kereta ni boleh start lah. Okey, lebih kepada starter punya kerosakan. So macam kereta ni, video ni simple sahaja. Takut-takut ada kawan-kawan kita, saudara mara, mak ayah kita yang pakai Vios ada masalah macam ni. Ke barang kalian memang boleh ada masalah macam ni. So sikit buat video ringkas sahaja. So andai kata bermanfaat, minta tolong share. So yang pasti tenaga bateri tu kena kuat dulu lah. Kalau ada multimeter, check pakai multimeter. Kalau tak ada masalah. So kat sini, dekat kawasan sini, cuba tunjuk cik kawasan sini dulu. Kat sini dia ada satu fuse box untuk starter. Kalau korang nak tengok starter celah sana, macam mana nak nampak? Tangan pun tak boleh nak masuk, guys. Sebab tu pentingnya video sikit ni untuk memastikan korang tahu. Okey, tak apa sini cik. Okey, korang buka fuse box ni. Di mana fuse box kat sini, kalau korang tengok, dia kena ada dua benda lah biasanya dekat. Nampak cik? Okay. Macam nampak kan? Kat sini biasanya akan ada dua. Yang pertama, fuse untuk starter. Itu yang satu. Nombor dua, dia kena ada starter relay. So macam Toyota, dia akan tulis macam ni ST starter A30. Bermakna 30, maknanya ST 30A, bermakna 30 ampere. Untuk relay dia, kalau anda kata korang cari kat sini, memang tak ada. Sebab ni semua kotak untuk fuse kat kawasan sini. Cuba tengok cik kawasan sini, dia tulis ST. Nampak? Okey, ni adalah relay starter. Lain-lain nak kena tengok ke? Untuk Toyota Vios ni, korang tak payah pening kepala. Korang rujuk je video sikit ni. Yang pasti korang dah menggelabah, kereta tak hidup. Korang tengok video sikit, sembang, korang jadi marah. Jangan marah. Subscribe siap-siap. In case siapa-siapa ada masalah, hapus video ni, senang. Jangan baru kenal pun tidak, tiba-tiba marah sikit. Jangan. Okey, boleh dapat Okey, so kita letak tepi dulu. Okey, yang pasti sekarang ni kita tengok fuse dulu. Okey, cara check fuse. Yang pertama, korang boleh je buka keluar fuse lah. Dekat sini dia ada satu, dia punya penyepit lah. Betul-betul bahasa Melayu, guys. Okey, so dia penyepit kat sini, korang boleh lah tengok, buka, sepit, keluarkan. So kita ada macam touch lamp. Okey, ni touch lamp. Touch pen yang check kat rumah tu, ni touch lamp nama dia. So kita kepit dekat negatif. So negatif, kalau biasa merah-merah macam ni korang nampak, ni positif. Kalau tak jumpa kat sini, korang boleh tengok kat cover ni lah, plus. Kalau tak jumpa kat cover ni, korang boleh tengok sudut bahagian bawah ni. Cuba tunjuk cik bawah ni. Nampak ada plus tu. Nampak? Ataupun kat sini lah. Kat sini negatif. Kadang-kadang korang pemasangan bateri pun terbalik lagi. Lepas tu pomen cas RM10 tukar bateri, korang marah kat dia. Bila terbalik, dah terbakar ECU, bagai-bagai semua. Makan modal guys. Sebab tu korang kena tahu. Sebab tu asas kepala bateri ni,
Positif, negatif, negatif. Kuasa dia pakai 12 volt. Okey, so sekarang ni kita check dekat fuse dulu, cik. Cuba tengok dekat-dekat, cik. Okey, ni saiz 30 yang untuk starter. Kat sini menyala. Supply dia bahagian bawah menyala. Kat sini menyala, kat sini menyala. So, kita nak tengok daripada taslam sahaja. Tapi dengan mata kasar kita kena buka keluar untuk mengenal pasti lebih detail. Okey, contoh kereta ni, kita buka dia punya fuse lah. So kita buka keluar. So bila kita buka keluar, kalau korang tengok kat sini, dia ada satu kaki sahaja. Nampak cik kan? Nampak dia ada satu kaki sahaja. Untuk tengah dia, pendawaian dia tu tak putus. Kaki sebelah sini tak ada. Gait guys. Gait tak ada. So tak apa, korang jangan risau. Kalau andai kata korang tengok dekat sini, cuba tengok kat sini, ada tak saiz 30? Tak ada. Buat sementara untuk korang pergi workshop, korang ambil lah saiz 20 ke yang ada kat sini. Contohnya 20 tu Hazers. Ni berapa ni? 20 ni ujung ni. Kenapa dia letak 20 ni? Ni dia pakai 20. Sepatutnya kat sini 10 ampere je. Tapi tak ada masalah. So boleh je ambil swap dulu. Benda yang tak pakai swap dulu sementara. Untuk boleh start, boleh keluar. Okey, dapat kat situ. Itu tips seberingkas je lah. So, cuba tengok sini cik. Sini cik. Jawapan dia memang ada dalam kocek ni. Okey, kita ada satu fuse saiz 30A juga. So kita pasang. Kat mana korang buka, kat situ korang pasang. Jangan korang buka kat sini, korang letak kat sini. Kalau buka kat sini, letak kat sini tak boleh. Yang pasti dah pasang, dah buka, pasang balik. Tapi ni pernah tukar, dia pakai jenis macam tu kan. Patutnya kaki panjang ni, tak ada masalah, boleh. So kita masuk. Sepatutnya kaki macam ni, sepatutnya ni kaki panjang ni. Kenapa dia dah tukar ke apa? Okey, so sekarang ni yang pasti kat sini ada, kat sini pun ada. Sebabkan tadi kaki dia putus. So yang tadi dia tak sampai supply ke bawah. So sekarang ni kita test start hidup dulu. Cik, kau pergi kat meter. Tunjuk kat meter, kau main kat kunci. Kau tunjuk kat kunci. Pakai tangan kau je. Kau pakai tangan kau je. Boleh start cik? Bismillah cik sekali cik. Tengok. Boleh cik? Tak boleh cik? Mari sini cik. Mari sini. Okey, so sekarang ni nampak kan kecil dah try start. Tak boleh je. Aduh. Gagal lah video ni. Agak-agak korang nak tengok. Next, lain daripada fuse, dia akan ada relay. Sebab tu sikit tunjuk relay sekali tadi. Okey, fuse dah settle. Kita nampak kaki ada masalah. So kita pergi kat sini cik. Pergi kat sini. Graf yang dia tunjuk ni, graf data dia tunjuk kat sini. Kalau untuk tunjuk sini, macam ni, boleh nampak cik. Dia sudut macam ni. Dia sudut macam ni. Fuse box ni sudut dia macam ni. Okey, sudut dia macam ni. Secara tak langsung ST kat sini. Cuba tunjuk jari aku ni cik. Tunjuk jari aku, dia akan kat sini. Alright, dapat kan? Okey, so kita tengok. So kita akan cabut lah. Okey, yang pertama, kalau ada spanner nak buka cabut senang sikit lah, mudah sikit lah. Tapi kadang-kadang susah juga benda ni. Okey. So sekarang ni, memang barai tu yang ni. Okey. So, ni relay. Tak kisahlah relay apa, yang penting 4 kaki memang voltage dia jugalah. So macam ni 35A. So kat sini sikit ada satu peralatan, kau fokus kat situ je. Okey, kalau andai kata korang tak ada benda ni pun tak ada masalah. Cuma sikit nak tunjuk kat korang satu alat ni untuk mengenal pasti relay tu okey ataupun tak. Contohnya benda ni lah. Kira test untuk relay lah benda ni. Zaman sekarang ni dia agak moden, dia agak senang sebenarnya. Okey, kita boleh cocok kat sini. Untuk model relay ni, dia akan bagi tahu sama ada, cuba tunjuk dekat sini cik. Tak apa, tak apa. 4 pin ataupun 5 pin. Cuba kira kat sini berapa pin dulu. 1, 2, 3, 4. Bermakna 4 pin. Bukan 5 lah. Bermakna 4. Bacaan dia 4. So kita masuk kat sini lah. Sebab kat sini tak ngam, kat sini tak ngam. Ni model lama punya. Ini macam Proton semua tu lah. So macam Toyota macam ni lah. Kebiasaannya relay kebanyakan macam ni lah sekarang. So kita masuk. Okey. Selepas kita masuk, kepala terminal bateri nanti, yang kat sini tak ada masalah. Benda ni tak ada masalah. Korang tak nak cabut ke, nak pasang pun tak ada masalah. So kita boleh tekan kat sini. Dia akan keluar lampu merah, betul? Kita tekan, dia keluar balik lampu merah. Sekejap saya letak mic kat sini. Tak ada senyap tekan lagi. Senyap. Ini menandakan relay ni ada masalah guys. So relay ni rosak. So sikit ada satu relay untuk kita mengenal pasti dulu. Tengok ni cik. Ten. Sikit.
agak-agak sikit kan. Kau masuk relay ni hidup kat kereta ni sikit. Kalau tak hidup macam mana? Kau kena tengok teruskan video ni sampai habis, baru dapat tahu keseluruhan masalah ni. Mana tahu switch kunci ke, mana tahu wiring ke. Macam tu cara dia. Kalau nak ilmu memang macam tu guys. Sebab sikit nak tunjuk untuk memastikan korang faham. Setiap kereta dia ada fuse, dia ada relay, dia ada pendawaian dia, dia ada switch IG. Indikator switch tu yang kat dalam tu boleh jadi isu guys. Tengok dulu. Nanti korang skip, korang tak faham. Okey, kita pakai benda ni alat lagi. Okey, cuba tengok Kita ada satu relay yang elok, yang okey, yang tak ada masalah. So kita nak sarung kat kereta ni. Alright, dia pun pakai 35A. Alright, kita pasang. Okey, sama ke proses macam tadi. 4 pin kita tekan. Okey, nampak dia berkelip kan? Dengar dia berkelip tadi. Dapat? Tak dengar Okey, tengok Dengar. Lagi tu. Tu dia. Itulah bunyi relay kalau korang nak tahu. Lagi. Okey, ini menandakan relay ni memang okey. So sekarang ni, kalau contohlah sikit aku tak ada relay sikit, ataupun relay sebelah ni, relay apa sebelah ni? Kipas nombor 2. Lepas tu lagi satu IG aircon, bermakna aircon punya isu lah. Bermakna sekarang ni untuk model ni sebenarnya dekat sini ada relay, dekat bawah side sebelah penumpang, dekat kaki korang dia ada relay ni juga. Bermakna kalau contoh kat kawasan sini macam fan ni, kalau korang nak ambil fan satu, ada isu tak fan satu? Memang ada masalah lah, sebab dia ada berkait dengan kipas. Ni fan nombor 2 ni. Bermakna kalau korang ambil relay ni, automatik kereta korang dah boleh start, tapi kipas kereta tak hidup. Tapi boleh tak aku nak ambil sementara sikit? Boleh. Boleh. Bermakna syarat dia korang nak start kereta je. Korang cabut je dulu. Korang cabut, korang pasang je kat sebelah dulu. Tapi kalau model Toyota ni tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Cuba tengok kat sini. Nampak ni? Tak boleh. Dia pakai 5 kaki, nampak tu? 5 kaki. Bermakna tak boleh. Sebab yang ni dia ada 1 speed, 2 speed untuk fan motor dia. Bermakna yang ni tak boleh. Korang nak masuk tak boleh, kaki dia tak ngam sebab dia ada 5 kaki. Bermakna korang nak ambil mana satu? Kalau contoh korang nak ambil bahagian bawah ni, heater pemanas ni, rasanya tak boleh kot. Kalau andai kata bahagian bawah ni, kejap je kau tengok itu. Aku nak tengok bawah ni jap. Kejap Sebab kadang-kadang kita bukan ada relay, betul tak? Kalau tak ada relay, kita nak ambil kat mana sikit? Tu dia. Itulah penting video sikit guys. Okey, kejap. Kat bawah ni jap. Bawah ni kalau kita ada pun, tu bahaya ke, risiko ke? Bawah ni rasanya benda penting juga ni gayanya. Macam benda penting juga ni. Spare dalam kereta korang satu. Korang spare dalam kereta korang satu. Spare. Kalau ada, spare. Simpan dalam kereta. Beli satu. Beli satu. Kalau try nak ambil sini pun, tengok macam mana. Tapi kita akan fokuskan yang relay dulu. Takut kan tak hidup ke sikit? Aku takut tak hidup kereta ni, sebab tu aku nak try dulu. So yang ni 4 kaki. Kita dah test pakai alat ni tadi. Bermakna relay ni okey. So tolak tepi dulu alat ni. So sikit nak masuk ke? Elak dulu guys. Apa yang paling penting adalah kita mechanical. Sebab tu pentingnya mekanik kereta ni, asas dan juga penggunaan dia. Yang pasti sekarang ni sikit nak ajar dekat relay sekejap. Relay yang 4 kaki ni daripada zaman lama dah guys. Silap sikit belum lahir lagi. So kita ada satu wire. Dia bukannya dapat je wire ni aku terus pandai nak confirmkan, hidupkan starter aku. Tak. Cuma pentingnya ilmu. Okay? Nilai ilmu tu. So boleh fokus kat sini je. Kejap. Kat sini tak cicak cik. Tak cicak. Telur cicak. Dah lama aku tak jumpa telur cicak ni. Baru sekarang aku jumpa. Okey, cuba tengok kat sini cik. Nampak tak kat sini pin-pin semua ni? Okey, nampak So kita ajar pada satu dulu. Yang ni adalah, kalau daripada sudut sikit tengok, sekarang belah kanan korang kan, ini adalah earth. Bermakna ini earth. Earth nak ambil tiaw ke sikit? Tolak tepi lah earth tu. Earth kat sini nampak ni. Bermakna sikit ambil positif. Tengok sini cik. Nampak Okey, tengok sini. Bermakna ni dia punya negatif.
Nak ambil shot tak boleh bang, tak boleh. Starter bukan macam tu kerja dia. Okey, sekarang ni kalau kita ambil yang side sebelah yang Siki tengok ni, kalau korang tengok sekarang yang Siki cocok ni, ini daripada switch kunci. Contoh Siki on kat dalam. Nanti korang tengok switch starter kunci Nanti tengok nyala ke tak, cik? Nyala tak? Nyala. Nyala. Itu menandakan switch kunci kita nak start tu. Bermakna api daripada kunci sampai ke relay. Faham tak? Switch kunci dalam kan? Dia supply dah pandai-pandai masuk ECU ke apa ke, ammo ke, dia sampai kat sini. Bila sampai kat sini, kita nak bypass satu wire ni pergi ke starter. Kita nak pastikan sama ada relay rosak ataupun starter rosak. Kita nak pastikan api daripada kunci sampai tak kat relay ni. Matlamat dalam video Siki ni nak supaya korang faham. Sebenarnya bukan kat Vios sahaja. Semua kereta konsep lebih kurang sama je. Daripada kunci, masuk ammo. Kalau jenis masuk dalam ECU, baru pergi ke fuse box depan ni. Kalau tak ada depan, dia duduk dalam. Konsep kerja sama je. Bila dapat api, sampai ke fuse, sampai ke relay, barulah relay ni akan transfer ampere yang agak tinggi untuk starter. Boleh gerakkan enjin ni. Itu je asas dia. So, yang side sebelah sini, cuba tengok yang ni. Yang ni. Bermakna ni saiz 30. Nampak cik? Cuba tunjuk. Nampak kan? Ini saiz 30. Lubang. Dia kena tengok kat lubang ni cik. Baru nampak cik. Okey, yang ni body, yang ni switch kunci, yang ni saiz 30. Selalunya kalau andai kata yang body ni saiz dia 86. Okey. Yang sebelah kiri sikit ni, sebelah kiri relay ni saiz 85. Maknanya supply sampai. Okey, sama. Supply 85, supply sampai. Yang ada yang api atas kita tunjuk tadi, itu 30 saiz dia. 30 ni supply daripada direct daripada kuasa bateri. Bermakna daripada kuasa bateri ni akan sampai ke fuse box ni. Tapi dia beragih banyak tempat lah. Memang kerja dia supply api. Okey, yang atas kali ni, pin atas ni cik, cuba tengok. Yang atas ni, pin atas ni, yang atas kali ni saiz 87. Bermakna saiz 87 ni direct terus pergi ke starter guys. Bermakna sekarang ni kita nak masuk tangan kita celah-celah ni, nak masuk cari wire satu. Cari satu wire guys. Ambil api, bahaya short. Kena pula ke body kereta apa ni, ke enjin, ke gearbox. Bahaya. Tu penting video sikit sekarang ni. Korang tak payah pening kepala nak pergi kat sana. Kena bayar ke? Tak payah. Syarat korang share je video sikit. Okey? So kita ambil satu wire macam ni, nak ambil negatif ke positif? Kita nak supply kat dekat starter tu negatif ke positif? Positif, betul? Positif. Secara tak langsung kita ambil positif kat sini. Sikit boleh pegang pakai tangan ke? Kalau andai kata korang takut, korang pegang pakai, tengoklah benda-benda yang boleh korang bungkus ke macam mana ke, pandai-pandai korang lah. Kalau macam sikit pakai tangan pun tak apa. Dia bukannya korang nak pegang lepas. Kalau pegang lepas bahaya ke lah. Sebab kalau andai kata tak tahu, bahaya lah. Kalau tak tahu, dia okey je. Okey, so saiz ni Siki akan letak kat sini lah. Tak ada cik? Tak ada ke cik? Kenapa tak ada kan? Patutnya kena ada. Sekejap. Dia sepatutnya tak payah on kunci pun tak apa. Bermakna yang api tepi ni saiz, okey, betul. Cuba tunjuk kat sini cik. Cuba tunjuk dekat sini. Nampak lampu je. Okey, yang saiz kat sini, sini jangan short kat sini. Kat sini tak boleh. Ini negatif. Yang ni kalau korang short pun dia tak kena apa-apa pun. Sebab ni supply datang. Korang on kunci baru dia ada api kat sini. Yang ni 30 tak ada masalah korang nak sentuh pun. Ni memang api. Bermakna wire ni api, bertemu api tak ada isu. Dia jangan kena negatif je. Ni negatif body ke, negatif mana-mana tak boleh. Kat sini yang hujung sekali ni saiz 87. Bermakna dia akan pergi kat starter. Sekejap. Ini, oh ni tak kena ni. Sekejap. Tu. Berasap tangan guys. Kejap. Kalau korang tak nak bahaya, korang lapik macam ni lah. Lapik macam ni. Lapik macam ni. Nampak je Okey. So, macam ni. Contoh macam ni. Tengok ni. Okey. Dah hidup dah kereta.
make sure korang kenalah on kunci kat dalam. Korang kena on kunci kat dalam. Kalau korang tak on kunci, tak boleh tak hidup dia nyinyit gitu je. Sebab korang tak on IG. Bermakna dia tak supply minyak, tak sampai, semua tak sampai. Korang boleh start bunyi starter je lah. Macam kes macam ni, korang dah boleh pergi bengkel dah. Jangan matikan enjin. Korang pergi bengkel sekejap, saya mati enjin sekejap. Bising sangat. Okay, kalau macam ni korang dah boleh pergi mana-mana workshop untuk tukar relay lah. Ataupun kalau macam ni kes relay je. So kita masuk je relay ni sebab kita dah confirm dah yang memang kereta dia ada masalah relay. Alright, so kita pasang relay yang baru. Okay, so selesailah maklumat sikit sampai kat korang. InsyaAllah ilmu yang serba kekurangan yang sikit share ni supaya dapat. Tak boleh cik. Kenapa tak boleh? Tak nak pula. Takut relay ni pun rosak juga. Satu lagi tadi. Kejap lagi, relax cik. Tu ni. Mungkin dia nak Toyota punya relay. So kita bagilah Toyota. Okay. So mungkin dia nak Toyota. So kita try start lagi sekali. Kalau tak boleh macam mana sikit, InsyaAllah boleh kot. Okay, so sekarang ni apa yang kita tahu, yang kita pastikan. Dengar tak? Dengar enjin tu kan? Lagi kali. Okay, apa yang pasti, selesailah maklumat kita dalam video ni. Lepas tu kejap, sikit keluarkan sekejap. Kita nak tengok fuse ni sekejap. Dia kalau korang tengok ni nampak ni guys, rasa sayang nak tinggalkan korang. Korang relax dulu. Boleh? Sikit pun relax kat sini. Takkan korang tak boleh relax betul? Okay, kita test pakai ni kejap. 4 kaki kejap. Masuk. Kita masuk kat sini. Negatif, negatif, positif. Okay. Dia kalau Toyota macam ni guys. Tengok kan. Kalau Toyota dia terus berbunyi. Dia terus macam tu. Toyota made in Thailand. Dia terus bunyi. Dah hilang lah. Macam tu je. Dia bagi tahu banyak kali lah. Tek. Maknanya yang tu fuse rosak juga kot. Sebab dia sekali je mengalir tadi. Kejap, aku try fuse lain sekejap. Fuse pula, relay lain. Kejap. Korang relax je kat situ. Tenang-tenang je guys. Biasa kan nak dapat ilmu kan senang guys, betul tak? Ada pula orang Melayu kita yang share ilmu ni baru. Bagus sangat, bertuah sangat lah kita duduk kat Malaysia ni kan. Pakai bahasa Melayu pula. Memang terbaik guys. Ini baru betul-betul okey. Cik, maknanya hitam tadi rosak. Okey, kita try yang ni. Yang hitam tadi rosak tu. Relay rosak. Yang hitam ni. Ni rosak ni. Rosak. Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Wah guys, cantik lah guys. Jadi guys, so bermakna yang ni betul-betul confirm rosak. Tolak tepi. Yang ni pun rosak juga. So ni klaim untuk korang buka relay. So ni sikit alat untuk sikit test lebih kurang tadi, untuk jumpa apa masalah. Okey, macam kereta ni selesailah dengan masalah relay dan juga fuse. Bermakna sikit bantu negara tak? Tak. Sikit tak bantu negara pun. Sikit bantu korang. So andai kata video ni bermanfaat, bantu sikit untuk like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.